Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tindakan melampau mula menular dan tindakan melampau mula menjadi kegilaan. Manakah tidak, sehingga Sultan Sekari mereka sanggup serang. Terkini dipetik daripada Harapan Daily memberikan satu laporan yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Lelaki muat naik ugutan terhadap Sultan Selangor. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau mereka hanya mengugut Anwar Ibrahim, kalau mereka hanya memperkecilkan Anwar Ibrahim, kalau mereka memperkecilkan tokoh politik yang lain seperti Timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi dan yang lain-lainnya, kita masih lagi boleh cerna, kita masih lagi boleh move on dan kita masih boleh terima. Tetapi tindakan memuat naik ugutan terhadap Sultan Selangor ini adalah perbuatan yang sangat melampau. Pada pendapat Anda, orang seperti ini sepatutnya diberi hukuman apa? Ada netizen yang kata orang seperti ini patut dibuang negara terus kerana sudah lupa daratan. Dia sangka dialah yang paling berani dan paling elok. Tapi rupa-rupanya dia tidak faham satu perkara, yaitu raja adalah lambang kedaulatan negara ini. Sesiapapun tidak boleh sama sekali memperkecilkan kedaulatan baginda Tuanku Sultan. Akhirnya, lelaki yang memuat naik ugutan terhadap Sultan Selangor ini dikenal pasti. Tular di media sosial, seorang pengguna Facebook didakwa memuat naik hantaran berbaur ugutan kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam hantaran itu, individu menggunakan nama Iman Mustaqim menyatakan, Sultan yang tidak mampu menjaga agamanya sendiri, eloklah ... sampai ... Apabila kita membacakan ini, saya sendiri pun tak berani sebut. Takut-takut nanti lain pula jadinya. Sehingga saya tak berani sebut langsung. Orang ini pula dengan mudah menulis di ruangan Facebook secara terbuka, menghina, mengugut Sultan Selangor. Bayangkan, Iman Mustaqim yang menggunakan nama itu di Facebook menyatakan, Sultan yang tidak mampu menjaga agamanya sendiri, elok dipantut sampai tut, katanya. Individu itu memuat naik hantaran sedemikian dipercayai merujuk kepada titah Sultan Sharafuddin agar pihak polis mengesan kumpulan pemfitnah yang berterusan memfitnah bahawa 200 buah sekolah tahfiz di Selangor telah ditutup. Sultan yang tak mampu menjaga agamanya sendiri eloklah dipantut sampai tut, kata beliau. Pesta keagamaan Bun Odori, dulu siapa yang kita kata boleh sertai? Lepas tu kalau raja dulu-dulu boleh buat khutbah, boleh buat takzirah, boleh jadi imam, raja sekarang jadi apa? Soal beliau. Maaf, raja yang adil, aku ikut, aku hanya menyembah Allah yang satu, kata beliau lagi. Raja yang zalim, aku sanggah, buat apa aku nak takut tulis penulis Facebook itu. Saya langsung tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh si penjahat ini. Saya menggelarkan orang yang menghina, mengugut Sultan ini sebagai penjahat. Penjahat yang mana? Penjahat yang memalukan negara. Saudara-saudara sekalian, sehingga kini tulisan itu masih belum dipadam. Beberapa pengguna Facebook bagaimanapun telah melapor akaun berkenan kepada pentadbir Facebook. Ruangan komen individu itu juga dipenuhi komen yang menyebut mention Polis Diraja Malaysia PDRM dan Fahmi Fazil selaku Menteri Komunikasi dan Digital. Dari pemerhatian Harapan Daily, individu tersebut sehingga kini masih belum ditahan memandangkan dia baru saja memuat naik hantaran terbaru di Facebook. Semalam, Sultan Selangor bertitah agar pihak polis mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang berterusan melempar fitnah kononnya 200 buah sekolah agama persendirian di Selangor diarah untuk ditutup. Titah baginda Toh Mahan sedemikian secara tidak langsung merisaukan ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai
terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri ini. Baginda bertitah agar kumpulan pemfitnah segera menghentikan perbuatan khianat dan tidak bertanggung jawab ini. Andai kata mereka meneruskan perbuatan fitnah dan khianat ini, beta mohon pihak polis segera mengesan kumpulan pemfitnah ini dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka, titah Baginda lagi. Semalam disahkan bahwa Sultan Selangor telah menitahkan kepada pihak polis untuk mengesan pemfitnah 200 sekolah tahfiz yang kononnya ditutup. Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah bertitah agar pihak polis mengambil tindakan terhadap mana-mana individu jika berterusan melempar fitnah kononnya 200 buah sekolah tahfiz di Selangor diarah untuk tutup. Titah Baginda termohon sedemikian secara tidak langsung merisaukan ibu bapa dan boleh menghakiskan kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri ini, kata Sultan Selangor lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang tular yang membuatkan kita mulai terfikir sebenarnya apa sudah jadi. Tular satu lagi video yang mana Sanusi anggap dirinya di landasan benar, jika mati dikira syahid. Video tular ini menyebabkan perdebatan keras di dalam media sosial. Tular kembali video Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang mengisytiharkan dirinya akan mati sebagai seorang syahid kerana mendakwa beliau berada di atas landasan yang benar. Adun Jeneri itu berkata, beliau sedang berjuang menentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang digelarnya sebagai penipu dan pembohong. Saya berjalan atas landasan yang benar. Kalau saya mati, saya syahid, kata Sanusi lagi. Kalau saya menang, saya kongsikan kemenangan ini kerana saya berjaya menumbangkan seorang penipu dan pembohong yang tiba-tiba menjadi Perdana Menteri, kata Sanusi lagi dalam ucapannya yang dikongsi oleh pengguna X. Difahamkan video tersebut merupakan video lama pada Julai lalu, ketika Sanusi sedang berucap dalam kempen pilihan raya negeri di 6 negeri. Bagaimanapun, klip itu kembali tular sehingga mengundang kecaman pengguna media sosial yang menganggap Sanusi seolah-olah mengambil kerja Tuhan. Mereka turut mempersoal bagaimana Sanusi boleh menganggap dirinya akan mati syahid hanya kerana melawan Anwar yang jelas bukan seorang penentang Islam. Melampau sangat dah Sanusi ini. Mati syahid kalau dalam konteks Sanusi ini seolah-olah dia berperang untuk pertahankan Islam. Dia sebut dalam video ini dia lawan Anwar Ibrahim. Adakah Anwar Ibrahim menentang Islam? Adakah Islam ditekan di bawah kerajaan Anwar Ibrahim? Soal pengguna X. Saudara-saudara sekalian, sehubungan daripada isu yang panas berkaitan ini juga, Hadi juga telah pun dicabar untuk bubar lembaga pengampunan di 4 negeri PAS. Ini semua gara-gara tindakan Hadi cuba mempersoalkan kuasa lembaga pengampunan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dicabar untuk mengarahkan 4 negeri yang dikuasai PAS menggantung kuasa lembaga pengampunan negeri. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Faizal berkata, kenyataan Abdul Hadi bahawa lembaga pengampunan tidak Islamik dan parti seperti Amanah, DAP dan UMNO menentang pindaan Perlembagaan Persekutuan supaya hak pengampunan orang bersalah dalam kes jenayah diberi kepada keluarga mangsa sebagai satu kenyataan jahat dan tidak berasas. Ustaz Hadi sendiri tahu bahawa tiada sebarang usul untuk memansuh kuasa pengampunan oleh lembaga pengampunan di Parlimen dibentangkan
dan oleh itu sengaja membangkitkan isu ini untuk memfitnah parti pemerintah atas nama sentimen agama, kata beliau. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang Pasir itu menegaskan bahawa kenyataan Abdul Hadi yang mempertikaikan kuasa Raja-Raja Melayu menunjukkan suatu usaha untuk merungkai perlembagaan. Ustaz Hadi sendiri sedar bahawa lembaga pengampunan adalah kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan dan kepada Sultan atau Raja bagi negeri Baginda. Maksudnya, Kelantan, Terengganu, Pas dan Kedah, Perlis dan Kedah yang memegang 2/3 majoriti sepatutnya membuat satu usul di DUN masing-masing menggesa peruntukan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa pengampunan kepada raja di negeri masing-masing dimansuhkan dan menggantung pelaksanaan kuasa pengampunan tersebut jika PAS jujur dalam perjuangan Islam, kata Faiz lagi. Beliau turut memetik perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau Yang di-Pertuan Negeri suatu negeri berkuasa memberikan ampun, tunda hukum, lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Terdahulu, Abdul Hadi ketika berucap dalam ceramah Perdana Perikatan Nasional di Johor, markas PAS kawasan Bakri pada 26 Ogos lalu, mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan. Dakwanya, cara negara ini memberikan pengampunan kepada seorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Hadi yang juga ahli Parlimen Marang berkata, pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyeksa, kata bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.